Jangan risau. Abang ni masjid tak lama. Lepas semayang kan kita makanlah sama-sama. Kalau abang nampak imam sabar tu ke depan sekarang, abang akan suruh dia ke belakang. Biar abang jadi imam. Dia imam sabar ni jangan bagi ke depan. Jadi lambat maghrib tu. Imam sabar ni yang kat takbir pun sabar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk pula dulu tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa tu senyap? Arrah ke pengajian orang la. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada Al-Fadil, Tuan Pengerusi acara, bahagia Tuan Pengerusi masjid, Tuan Imam, barisan jawatan kuasa lubanan penggerak aktiviti masjid, seterusnya pimpinan-pimpinan tempatan di semua peringkat yang berserta hadir, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, diam tak diam kita dah pun masuk ke dalam tahun 2023 yang mana ayat yang paling hebat sekali, ayat yang paling ajaib sekali yang selalu kita sebut tiba-tiba, ya. Tiba-tiba dah masuk 2023. Seolah-olah di sepanjang tahun 2022 tu kita berada dalam keadaan tidak sedarkan diri. Seolah-olah macam itulah. Ya, jadi maknanya nak beritahu dekat kita cepat masa berlalu, kita semakin menghampiri penghujung nyawa kita sebenarnya. Tanpa kita sedar, peringatan demi peringatan diberikan. Dan macam-macam tanda diberikan. Macam-macam isu yang kita hadapi. Dan dalam keadaan kita menghadapi berbagai ujian dan dugaan, isu-isu dan datangnya cabaran ujian, sebenarnya kita tidak, kadang kita tak sedar yang kita semakin hampir dengan kematian. Dan maka dengan itulah kita perlu berusaha untuk mencapai apa yang disebutkan sebagai kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bagi umat Islam sudah tentunya kalau kita nak berjaya di dunia dan di akhirat, kita tidak kenalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang merupakan panduan. Dan dalam berpegang teguh pada Al-Quran, kita tahu Al-Quran merupakan firman Allah diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kitab suci ini mengandungi pedoman hidup manusia di dunia. Maka bagi siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, dadanya akan seselapang dan bersinar penuh dengan petunjuk dan cahaya kebahagiaan. Jadi nak tak nak kena pegang pada basic, kan? Itu sebabnya Nabi pesan, kalau aku tak ada nanti, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara, dan barang siapa yang berpegang pada kedua-duanya, nescaya dia tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Dah pesan juga macam tu, tapi ada juga orang yang tak nak ikut. Yang Quran beritahu tu dilawan-lawan tu. Dan yang Nabi pesan tu tak nak dibuatnya, kan? Dan kita tengok menjalankan perintah Allah ni bukan senang. Kita cakap, yalah, jomlah kita taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, tapi dia bukan senang. Dia menuntut kepada kesabaran. Sabar tu sendiri ada 3 peringkat. Kalau kita buka kitab muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, macam mana digambarkan sabar itu ada 3 macam sabar. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Bukan senang. Bukan senang nak taat perintah Allah, melainkan orang yang sabar. Hanya orang sabar aja boleh pergi masjid hari-hari. Hanya orang sabar aja dia boleh semayang hari-hari. Nampak macam simple dia semayang, bukannya banyak pun rakaatnya. 2, 4, 3, 4. Tapi ramai juga yang tak buat. Sebab apa? Sebab tak sabar. Sebab nak senang.
Nak senang lagi. Nak senang lagi. Kan? Suruh semayang, lu kejap je lah. Sudahnya tak buat. Itu ada orang ambil kan. Jadi mana kena sabar. Naik kereta dalam perjalanan nak pergi ke KL. Terdengar azan. Azan dah ni. Singgah semayang tu. Tak payahlah. Nanti takut tak sempat lah. Jalannya dulu tak sabar. Tapi kalau yang sabar, berhentilah. R&R banyak, berhenti. Banyak hentian rehat kat Malaysia ni. Ikut jalan lama ke, ikut jalan highway ke, mesti jumpa surau orang masjid. Kan? Jadi tak ada alasan kan. Jadi dia singgah. Orang yang sabar, singgah lah. Tak lambat ke bang? Tak apalah, lambat sikit apa dah hal. Yang penting semayang. Dah tahu pula tu bila dah semayang. Kan? Lega rasa dah semayang. Tahu pula tu kan. Contohlah. Jadi kena sabar. Itu sabar untuk taat perintah Allah. Sabar yang kedua adalah sabar meninggalkan larangan Allah. Bukan senang. Dah biasa main nombor kan. Bukan dah senang nak tinggal. Dah biasa main nombor ekor. Main nombor ekor. Contohnya dia semayang. Macam dulu masa perintah PKPB itu. Kan banyak masjid dia buat penjarakan. Ada siap buat petak sejadah lagi. Ada nombor tu. Dekat KL ada. Dia letak nombor. Petak sejadah daripada 01 tu sampailah 120. Tengoklah berapa banyak kapasiti masjid tu. Semayang maghrib dia semayang dekat petak 08. Waktu isyak dia semayang kat petak 23. 0823. Kena apa tu? Masalah tu. Kena masalah tu. Kena tu satu hal. Dah kena tu belanja pula JK masjid. Wah ajar betul. Apa hal belanja ni? Birthday saya tiap-tiap bulan betul. Birthday kau dia kata kan. Jadi maknanya kena sabar. Geram je. Dia tak boleh nampak nombor. Dia nampak nombor siri dekat mikrofon ni. Dia tikam. Nampak nombor dekat skop simen tu. Nak juga. Nampak nombor dekat plastik tu. Nampak nombor dekat nombor siri dekat Maggi. Mi segera. Beli. Pada dia mana nombor yang lalu tu. Jangan. Nampak kereta terbalik pula. Nampak kereta aksiden. Berapa nombor dia? 2423. Tikam 2423. Jangan dia kata. Kereta tu tegak ke tepi. Mengenai terbalik. Kau kena terbalik ke nombor tu. Terbalik ke nombor tu. Kena juga lah. Kadang-kadang kita heran kan. Orang tu main boleh kena. Kadang kita betul kita kena faham dengan istidrak tu. Orang tu main judi kaya-kaya. Allah saja bagi dia menang. Biar dia terus jauh daripada Allah. Ujilah tak jauh kan. Dah biasa mengumpat kan. Mengumpat juga ada. Tak sangka betul imam tu macam tu. Ya. Wah yang seorang perempuan je tu. Ya ke? Apa cerita yang seorang tu pula? Sonok bercerita buruk pasal orang. Bukan imam sini, tempat lain. Lepas tu bila cerita. Adalah seorang tu tegur. Kan nak sabar dengan larangan Allah kan. Kita boleh cakap. Dia tak baiklah kau mengumpat. Berdosa tau. Alah macam kau baik sangat. Kena dah. Macam kau baik sangat. Yelah aku ni tak baik. Tapi anggaplah ni usaha aku nak jadi baik. Sabar. Dan yang ketiga, sabar dengan ujian dan dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mesti akan ada ujian, mesti ada dugaan. Bila ada ujian sakit ni, terutama sakit yang paling susah kan. Ujian sakit paling susah, kita ingatlah Nabi Ayub tu. Macam mana Nabi Ayub menghadap sakit. Kan? Nabi Ayub tu habis satu badan ni. Habis satu badan. Syaitan dengan iblis ni cuba menggoda Nabi Ayub. Dia minta izin dengan Allah. Benarkanlah aku uji. Kalau betul dia tu kekasih kau, aku uji dia. Nabi Ayub ni kaya-kaya. Ladang-ladang ternakan semua ada. Banyak kaya betul. Jadi satu ketika tu habis dia kerja dengan syaitan iblis ni. Clear habis. Harta benda dia tak ada. Tapi dia kata, tak ada apa pun di semua dunia, dia kata. Tetap dia beriman pada Allah. Ujian kali kedua. Anak-anak dia pergi ke rumah satu saudara tu, udah runtuhkan rumah tu. Habis, runtuh rumah tu, impak, mati semua anak dia. Cuba uji dengan tu. Apa kata Nabi Ayub? Mudah-mudahan anak aku ni menjadi anak-anak syurga. Aku redha. Dia terima. Itu yang kali yang ketiga tu. Dia uji pula penyakit. Bagi penyakit dekat Nabi Ayub. Penyakit oleh Nabi Ayub dikatakan seluruh tubuh Nabi Ayub tu tak ada satu pun tak dihinggapi penyakit. Yang baik cuma dua je yang tak kena penyakit. Iaitu lisan dia dan juga hatinya. Yang lain semua habis. Macam tu sini.
Sampaikan isteri tegur, wahai suamiku, baik kau minta dengan Allah Ta'ala. Mesti Allah akan ampunkan kau. Mungkin Allah akan sembuhkan kau. Tapi apa kata Nabi Ayub? Apa sangatlah aku sakit ni. Nak dibandingkan berpuluh tahun aku sehat dulu, aku tak komplain. Kenapa pula aku sakit aku nak komplain? Macam tu. Bayangan dia kena penyakit kulit ni. Kusta sopak kat badan ni. Sampaikan orang tak tahan bau busuk nanah tu. Nabi Ayub ni dia punya sabarlah, ulat yang makan dekat kulit-kulit itu tiba-tiba terjatuh lah. Bukan dia pijak ni, ambil kau ulat ni. Tak, dia ambil balik ulat tu, letak, takut ulat tu tak boleh makan nanah tu. Macam tu lah sabarnya Nabi Ayub tu. Kita sampai lah macam tu. Tak dapat tu. Tak dapat tu. Kan? Oh, cannot go tu kan. Negeri Sembilan ni. Oh, payah. Jadi, sampailah satu tahap yang Nabi Ayub tak tahan. Yang tu dia boleh tahan. Dia tak tahan. Ada orang seolah-olah nak memfitnah Nabi Ayub. Dia terdengar suara orang berbual. Bercakap, apalah dosanya Nabi Ayub ni sampaikan Allah bagi dia seksa macam ni. Masa itulah Nabi Ayub bersujud pada Allah Ta'ala. Bersujud pada Allah Ta'ala, minta ampun. Dia kata, aku bersumpah aku tak akan bangkit bersujud melainkan setelah kau sembuhkan aku, ya Allah. Masa itulah kan, disuruh ambil tu, dia hentakkan kaki tu kan. Ada keluar 2 pancuran air tu satu ambil buat mandi, satu buat minum. Elok tubuh badan Nabi Ayub. Lepas tu dikembalikan balik kekayaannya tu. Dan kemudian dikurniakan anak. Disebutkan antara riwayat menyatakan anaknya berjumlah 32 orang. Mak oi ya. Jangan tahu. Ingat orang teman dia ramai lagi. Macam itulah. Jadi bila tengok sakit ni, apa yang Allah Ta'ala buat sebenarnya? Allah Ta'ala setiap kali orang tu sakit, Allah Ta'ala akan hantar 2 malaikat kau pergi tengok apa respon dia bila dia dah sakit tu. Allah Ta'ala hantar 2 malaikat. Bukan Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala maha mengetahui. Tapi saja bagi kerja dengan malaikat. Kau pergi tengok dia cakap apa? Kita demam ni Allah. Balik tang umrah itu ramai demam. Allah. Batuk ni gatal teruk betul Allah. Dia macam dilepaskannya lagi tu bila marah. Allah, kenapa batuk macam ni sangat? Kata marah tu, tak tahu marah apa. Jadi bila dia sebut tu kan, apa yang dia sebut ni, suruh 2 malaikat pergi tengok. Apa dia kata? Allah, sakit ni Allah. Agaknya Allah saja bagi aku demam ni. Supaya aku dapat rehat agaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia sakit. Maka kalau cakap macam tu, report balik. Malaikat report balik. Ya Allah, dia cakap Alhamdulillah ya Allah. Dia kata dia sakit tu mungkin sebab kau nak bagi dia rehat. Dia cakap Alhamdulillah. Dia syukur wahai Allah. Maka Allah Ta'ala beritahu apa? Kalau begitulah jawab dia. Kalau dia mati, akan ku masukkan dia ke dalam syurga. Dan andai kata dia hidup, akan ku gantikan dia dengan daging dan darah yang baru. Itu sebab orang yang elok demam kan, semua benda je nak buat, daging dan darah dah bertukar. Dia nak basuh, tiba-tiba basuh motor, pakai smart-smart, nak pergi berjalan pun semua sebab Allah gantikan daging dan darah yang baru. Tapi kalau pergi, malaikat pergi tinjau, Allah, apalah musibat hidup aku macam ni. Kenapalah demam pula, mati lagi baik. Dia kata, ya Allah, dia mungut, ya Allah. Dia kata mati lagi baik, ya Allah. Maka Allah Ta'ala beritahu, kalau itulah cakap dia, maka kau suruhlah dia sembah Tuhan selain daripada aku. Mana Allah tak nak pedulikan dia. Itu sebab kalau kita perhatikan orang kalau sakit, pertama Allah tarik balik kesegaran badan. Kedua Allah tarik selera makan. Dan ketiga Allah tarik semula dosa-dosa kita. Allah cuci dosa-dosa kita. Tapi bila kita dah sembuh, Allah kembalikan kesegaran badan. Allah kembalikan selera makan. Tapi Allah tak kembalikan dosa-dosa kita. Itulah penyayangnya Allah kat kita. Itu sebabnya dalam satu hadis Nabi sebut, seandainya kamu sakit, usahlah segera meminta sembuh. Macam. Kalau kamu sakit, usahlah segera minta sembuh. Tak repek tuan-tuan, termasuk yang bercakap. Dan kalau dah sakit tu macam ubek tolan kan.
Tak cukup Panadol, Ufamol, paracetamol, mol mentol pun nak ditolan, janji elok. Sebab tak tahan kan. Itu sebab kena terima. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, semua benda yang kita buat bernilai pahala, akan menyebabkan hati kita bahagia dan tenang. Jauhilah larangan Allah, nescaya kita akan hidup dalam keadaan yang lebih tenang dan bahagia. Kalau kita tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, maka tenang dan bahagialah hidup kita. Seterusnya, apa yang kita kena buat? Memperbanyakkan rasa syukur. Syukur ni bukan ambil tangan, letak kat dada, gosok-gosok, alhamdulillah. Tak cukup itu. Itu baru lafaz. Kata Imam Al-Ghazali, syukur tu ada 4 perkara. Baru dikatakan syukur. Pertama, sebut alhamdulillah. Pertama, dengan lisan sebut alhamdulillah. Dapat tengok Samsul debat hari ni, contoh. Alhamdulillah, ramai orang datang masjid hari ni. Tak sangka-sangka maghrib pun tak seramai ini, contoh. Alhamdulillah, ramai betul orang yang baru pindah ke kampung ni, contoh. Sebab selama ni tak pernah nampak datang ke masjid, tiba-tiba datang, agak baru pindah kan. Contohlah bukan orang sini ni, tempat lain. Sini okey. Sini memang jemaah regular. Macam kan. Tempat lain. Syukur alhamdulillah. Dapat dengar ceramah. Syukur alhamdulillah. Dapat pergi masjid. Syukur alhamdulillah. Semua kita sebut syukur alhamdulillah. Kita dengan lafaz satu. Kedua, hati mesti memperakui siapa yang bagi nikmat. Hati, tadi mulut, hati tahu siapa bagi, Allah bagi. Anak kita dapat masuk universiti, Allah bagi. Dalam hati tanam, Allah yang izinkan dia masuk universiti. Yang pergi bercakap, memanglah kalau kau nak bagi anak kau masuk universiti, kau kena buat macam aku ni. Aku pastikan anak aku pergi tuition. Aku pastikan anak aku belajar. Mak bapaknya pun cerdik. Kau cari bini yang pandai macam aku ni. Aku pandai, bini aku pandai. Tu anak aku pandai. Cik dia. Seolah dia rasa dia je kuasa tu. Kan? Beramai mak ayah pandai, anak bodoh melantun-lantun. Mana? Kan? Jadi macam mana tu? Maknanya kena balik. Ni semua Allah izinkan. Kalau anak aku tak usaha, anak aku Allah tak bagi kekuatan, Allah aku tak lorongkan hati anak aku lapang dada untuk terima ilmu, mungkin belum tentu anak aku boleh berjaya. Dalam hati memperakui yang bagi nikmat itu Allah. Hakikat rezeki itu sendiri pun ada 4. Ada 3. Pertama, punca rezeki. Allah tentukan. Kedua, kadarnya berapa banyak, Allah tentukan. Ketiga, bila kita dapat rezeki itu pun Allah tentukan. Jadi, ingat semuanya daripada Allah. Okay. Yang ketiga, tindak tanduk perbuatan melambangkan kita syukur kepada Allah. Maknanya, selambang orang syukur tu, apa Allah Ta'ala suruh dia buat, Allah Ta'ala larang dia tak buat. Itu sebabnya, bila kita bersyukur, sepatutnya kita tak tinggal solat. Bila kita bersyukur, sepatutnya kita akan tunaikan ibadah-ibadah yang telah Allah Ta'ala suruh buat. Kita puasa, kita tunaikan zakat, kita pergi haji sekiranya kita mampu. Nampak tak? Itu sebabnya dia akan buat. Itu sebabnya surah Ibrahim tu bagi tahu macam tu. Surah Ibrahim ayat 7 bagi tahu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebab apa? Sebab perbuatan tu. Kalau kau syukur, aku lipat gandakan, bukan bagi, lipat gandakan. Tapi kalau kamu kufur, azab kau amat pedih. Apalah azab lagi. Rupanya salah satu tanda orang yang tak bersyukur, dia tak beribadah. Tak beribadah, tu yang Allah janjikan azab untuk dia. Nampak tak? Tu tindak tanduk perangai jadi baik sepatutnya. Lagi bersyukur, lagi solat dia. Lagi bersyukur, lagi beribadah dia. Pergi haji pun daftar, tak tahu masa bila boleh pergi ustaz. Tak apa, daftar, selesai masalah kita, tanggungjawab kita dah selesai.
Siapa yang baru daftar hari ini dengan tabung haji, insya-Allah boleh pergi haji pada tahun 2137. Macam itulah pada yang belum daftar. Daftar cepat hari ni. Tahu takut-takut minggu depan dia dah jadi 2140. 3 kali mati hidup tak boleh pergi tu. Tapi itu perancangan manusia. Memang dalam sistem tu automatik dia keluar bila 2 kali boleh pergi, tapi kadang-kadang ada rezeki kita buat rayuan kan dapat pergi. Itu sebabnya tindak tanduk kita melambangkan syukur. Dia syukur mesti dengan perbuatan. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Itu pun salah satu tanda syukur. Jangan kita sia-siakan nikmat dah ada. Contoh nikmat yang kadang-kadang kita sengaja rosakkan paru-paru. Sampai ke situ juga Samsul debat ni tak ada topik lain ke? Rokok juga nak disebutnya. Tak, saya bagi tahu aja. Contoh, di Pulau Pinang tu saya nampak dia letak tu keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan yang pengharaman rokok tu dia letak kat dinding tu, kat dinding masjid tu. Ada seorang pakcik tu dengan rokok sambil baca tu. Dia boleh baca tu dekat dinding tu. Saya kata memang tinggi betul dia punya ilmu ni. Sambil baca tu, haram mana. Macam tu lah, tapi dia isap rokok juga kan. Itu pesanan saja. Terpulanglah nak buat macam mana. Dia orang yang isap rokok ni hujah dia lagi panjang lebar daripada orang yang tak merokok ni. Macam tu lah. Dia kata ada satu imam tu berbalik pada Mesir, dia pun isap rokok. Habis lah kita. Nak cakap apa lagi kan. Macam tu lah. Semua dibacanya kan. Tak apalah tuan-tuan. Itu sebabnya dalam peristiwa hijrah kan Nabi sebut tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata tak ada lagi dah. Tak ada penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Itu je yang ada sekarang. Niat pun susah. Suruh berhenti merokok susah. Niat pun tak boleh. Tak. Sekali akulah kata. Niat susah. Apatah lagi perjuangan jihad untuk melaksanakan apa yang kita niatkan, lagi susah. Itulah ujian dia. Kan? Sebenarnya kan kita tengok macam mana Nabi sebut dulu, akan tiba masanya umat Islam akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia seolah-olah ingin menjamah hidangan. Sahabat tanya, kenapa macam tu? Adakah umat Islam tak ramai? Bahkan umat Islam begitu ramai sekali jumlahnya, tapi tak ubah umpama buih-buih di lautan. Dan dicabutkan perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam. Lah, kenapa jadi macam tu? Buih di lautan, dia ramai tapi macam buih. Buih banyak, kejap meletup, kena angin meletup, tersentuh meletup, bergarit sabu seni pun meletup, pecah. Kan? Kenapa? Kerana pada ketika itu, pada ketika kita inilah, umat Islam dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit apa? Penyakit wahan ini adalah seantero dengan penyakit-penyakit lain seperti chikungunya, HFMD dan ni. Tak lain. Jangan salin, ni contohnya. Sebenarnya penyakit wahan itu adalah ada dua, iaitu cinta dunia dan takut mati. Itulah penyakit wahan. Cinta dunia dan takut mati. Itulah yang berlaku hari ini. Orang berpolitik 24 jam, bergaduh tak habis-habis. Kan? Mentadbirnya sikit, politik aja lebih. Ni bukan cerita politik, ni cerita seluruh dunia ni cerita. Saya tak cerita Malaysia, saya cerita Zimbabwe. Cukup-cukup lah kan berpolitik tak tentu arah kan? Nak buat macam mana? Politik di Malaysia ni sangat unik, mendapat perhatian di seluruh dunia. Macam tu kan? Orang tu mengundi dia ni sebab tak nak dia ni, orang tu mengundi dia ni sebab tak nak dia ni, akhirnya dapat dua-dua. Kan cakap macam mana tuan-tuan? Ni kan macam tu lah. Macam pergi pasar raya kan, beli barangnya sebab dia tak nak ni, tak tahu pula ada free gift. Macam tu lah lebih kurang kan. Yang faham-faham, tak faham sudah. Itulah kan.
Jadi jam tu lah, cukup-cukup lah. Cukup-cukup buat politik ni. Sebab apa? Sebab bila dia mengejar keuntungan dunia, dia tak fikirkan akhirat, maka susahlah. Jadi bergaduh. Dulu saya ingat saya lah, waktu saya kecil-kecil dulu, saya duduk malam buka TV. Parlimen yang bergaduh dalam Malaysia ni, Parlimen Taiwan ni. Tak tahu pula sekarang Malaysia masuk dah senarai, tuan-tuan. Itu ada. Jadi cukup-cukup lah, tuan-tuan. Kalau saya tengok dekat Indonesia, saya pergi Indonesia baru-baru ni, saya pergi dalam bulan 11 saya pergi. Masa saya pergi ke bercamah di kedutaan Malaysia di Jakarta. Lepas tu esok tu saya ke Bandung. Nak ke Bandung tu saya singgah lah. Saya lalu lah nampak beberapa jalan penuh dengan poster-poster besar, gambar-gambar orang. Pilihan raya ke apa? Tak, rupa-rupanya mereka sedang berkempen menaikkan calon-calon presiden yang baru, yang bakal menggantikan Pak Jokowi. Pak Jokowi dia akan habis term ni. Maknanya di Indonesia pun sama. Dia mengamalkan sistem dua penggal. Lepas dua penggal akan ada presiden baru. Dia tak akan pegang lebih pada dua penggal. Rupanya di UK, Britain pun kita tengok Rishi Sunak yang India ataupun dapat jadi Perdana Menteri Britain setelah tamatnya dua penggal orang lain. Jadi dia pun dapat dua penggal. Barack Obama pun dua penggal. Kan? Saya rasa Malaysia pun patut buat macam tu. Sebab kita tengok kat Malaysia ni ramai sangat orang yang bila nama tak ada marah, menintin. Kan? Batuk lagi banyak ada bercakap. Kan? Nak lagi tu. Mungkin ni cadangan saya. Tak nak dengar kan. Tak dengar sudah. Kalau kita tengok kalau macam mana Khalid Al-Walid dulu Panglima Angkatan Tentera Perang kan. Dulu dia jadi panglima waktu zaman Nabi. Kemudian ketika zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Khalid Al-Walid, kau berehatlah, kau jadi tentera biasa, bagi dia ni pula jadi Panglima Angkatan Tentera. Macam mana respon Khalid Al-Walid? Menangis dia. Menangis bukan marah, gembira. Sebab dia tak payah pegang lagi dah jawatan tu. Kita lah kat Malaysia, nama tak ada, mengumpul-mengumpul, kena suam babi nak kan. Payah mana kat orang kan. Lepas tu bergaduh berpecah kan. Gaduh pecah. Tu ada orang Islam. Salah orang Melayu Islam kat Malaysia tu. Saya tegur tuan-tuan. Saya tak sebut siapa ya. Contohlah kan. Eloklah macam tu. Jadi kalau dia pegang jawatan dua penggal kalau dia dah fikir dah siapa nak ganti aku. Macam itulah kan. Ini selagi boleh boleh lagi ni. Saya tak sebut saya siapa kan. Contohlah. Jadi macam itulah tuan-tuan Jadi kita ni sebagai manusia tu ada penyakit wahan tadi. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia takut mati tu dah. Cinta dunia ni ada tiga je, satu pasangan. Suami, isteri. Sementara sifat dia. Macam mana pun kan dah disebut oleh Jibril. Dia satu hari tu Jibril kata, wahai Muhammad, hiduplah kamu sesuka hati kamu. Tu pesanan tu untuk kita semua. Hiduplah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan mati. Satu. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa sesuka hati kamu. Kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu di atas dunia ini. Kerana sampai masanya kamu akan dibalas dengan setiap perbuatan kamu. Dah pesan clear. Hidup macam mana? Hidup suka hati, suka nak berjalan, nak lepak, tak nak pergi surau, tak nak pergi masjid, nak buat hal sendiri. Suka hati nak hidup macam mana? Sampai masa mati. Ya, sombong-sombong macam mana orang tu, hebat macam mana orang ni, mati tak mandi sendiri. Kena orang mandi sendiri. Kau tak susah lah, aku mati esok pandai lah, aku guling-guling masuk sendiri dalam kubur. Tak ada. Tak ada siapa berani cakap macam tu. Dia punya riak tu takkan sampai tahap tu dah. Oh dah nak mati sangat ni, tolong balutkan kapan, minta orang lain. Nak balutkan, dia hidup lagi macam tu. Minta orang tolong balutkan. Dia tak boleh balut sendiri. Kan? Bayangkan tu. Macam mana tuan-tuan? Tak boleh. Jadi perlu orang lain. Tu cerita tu tadi. Suami isteri. Suami. Oh suami I kerja dekat pejabat daerah. Gaji tinggi tau. Dia bagi I 3K sebulan. You ada? Boy, you ada.
Sampai masa mati suami itu tercakik sudu. Hilang 3,000 sebulan. Nak cakap apa? Isteri saya, isteri apa? Kah koi apa? Isteri kah pandai masak. Kan patai muncul RM20 sekalau. RM200 sekalau. Patai muncul RM600 sekalau. Kalau kami makan pahit, kami jual manis dia tu kat Sungai Temeloh tu cakap tu. Betul juga. Daripada dia makan baik dia jual. Kan? Untung banyak kan. Itu ceritanya. Isteri saya pandai-pandai, isteri Kah paling pandai masak. Oh, dia kata. Wah, kawan tak main koi. Kah tak baiklah makan kat kedai ni. Dia tak makan kat kedai. Bini ni masak sedap. Punya belagak ni. Besok tu sebelah kita kat kedai tu. Pahal kau datang. Isteri Kah meninggal malam tadi. Dia tu. Meninggal. Nak cakap apa? Sampai masa. Tapi menurut kajian di Malaysia, memang lelaki mati dulu. Minta maaf cakap. Orang perempuan ni panjang umur. Orang lelaki. Saya pernah ceramah dekat pusat aktiviti warga emas di Jempol. Saya masuk dalam dewan tu tengok semua perempuan. Lah. Lelaki tak ada ke? Lelaki habis mati dah. Menyaut makcik tu. 5 minit saya tergelak berair mata saya. Makcik tu jawab tu. Laki habis mati dah, dia kata. Jadi orang perempuan kesimpulannya buat baik elok-elok kalau suami masih ada. Sebab dia bila-bila dia boleh mati. Kalau dia nak masak, dia nak makan apa-apa tu masakkan je lah. Suami suka makan apa? Itulah sekarang ni dia suka betul makan benda-benda yang rare ni. Dia ke apa benda yang rare? Telur. Telur susah nak dapat sekarang ni. Itu dia kata rare tu. Teruk betul. Pagi telur dadar. Tengah hari telur mata kebau. Malam telur masak kicap. Telur lelaki tu makan. Naik hanyir mulut lelaki tu. Dah dia suka ustaz. Betul. Ikut selera suami. Jangan banyak cerita. Kita tak tahu anak itu adalah hari terakhirnya. Kan? Itu pasangan suami isteri sementara. Kedua, harta benda sementara. Kereta besar sampai masa sementara. Dulu orang boleh belagak dengan kereta Proton. Dia kata kereta Proton Saga ni yang main-main tahu ni mana. Rupanya kereta Proton yang dibawa tu, kereta Proton yang Dr. Mahathir Rasmi kat Jambatan Pulau Pinang tu. Punya lamanya tahun 1984 tu. Ada lagi dia pakai. Nampak tak? Tapi sampai masa rosak. Sampai masa hilang harga. Betul? Kereta Mercedes dulu kan. Sudahnya jadi teksi. Contoh. Nak cakap apa? Siapa yang pergi Mekah, pergi Madinah, cuba tengok. Kereta Camry yang mahal tu buat teksi je. Nak cakap apa? Belagak dengan Innova, belagak dengan ni, buat teksi kat sana. Yang tu. Contohan. Jadi, buat apa kita nak sementara je semua. Jam sampai masa mati jam. Rosak. Motosikal baru. Motosikal baru nampak paling lama pun 2 minggu. Baru menyampah dan tengok dah. Betul. So apa kita nak lagak kan? Dan begitu juga yang ketiganya, sementaranya apa? Jawatan, kuasa. Sementara. Kan? Jangan kata Perdana Menteri. Ketua kampung pun sementara. Bergaduh tu. Ketua kampung kena tukar jawatan. Marah dia. Aku tak halal kau ambil jawatan aku tu. Boleh. Aduh, teruk betul. Tapi itulah kan. Sini benda ni saya dah check dah. Di Temeloh tak berlaku pun tempat lain. Jadi kalau ada orang tu pula naik ketua kampung, dia ada rasa buat apa bening-bening kepala tu tuan. Jadi ketua kampung dia package tau sekali dengan maki tu. Tak berguna, mati lagi baik ketua kampung tu. Tak boleh pakai. Depan kita salam cium tangan berjilat lah. Belakang ni maki kawan tu. Tuan-tuan percaya tuan-tuan. Itu sebabnya nak jadi ketua buat cari musuh orang ni buat apa? Kan?
sibuk nak jadi berhormat. Buat apa? Kan? Apa beza YB1 dengan YB2? YB1 yang berhormat, YB2 yang berceramah. Apa beza? Tuan-tuan tengok beza YB1 dengan YB2. Apa beza penceramah dengan ahli politik? Ahli politik YB datang disambut, penceramah sambut. YB duduk bilik VIP, penceramah duduk bilik VIP, kan nampak? YB makan lauk special. Oi, saya tadi apa tak ada tadi? Bekasam apa? Bekasam, lepas tu lauk kulat. Kulat pun bagi kat aku ni. Sedap kulat tu, pedas, sedap. Saya hari ni pening bela daripada pagi makan nasi, pening bela. Kan, dah semua nak niat nak berjamu lah, dapat pula ikan kerai pagi tadi. La ilaha illallah. Ikan bekasam, lepas tu patin ada. Semua patin-patin saja. Kan, sama je. Penceramah dapat, YB dapat. YB berucap, penceramah cakap lagi lama. Tapi ada satu perbezaan yang paling ketara antara yang berhormat dengan yang berceramah. Yang berhormat kena bagi peruntukan, penceramah dapat peruntukan. Itu je. Tak adalah saja gurau tuan. Dah berhentilah YB dia nak jadi penceramah je. Tak adalah saja tu tuan. Gurau. Saya pun tak tahu bayar berapa tuan. Saya okey je. Kan? Saya suka datang Temeloh ni sebab makan sedap. Tak pernah tak sedap kan. Tapi tak sangka lah dia punya counter attack tu daripada breakfast. Kan? Saya pagi tadi dekat penginapan saya dah makan. Sampai sini. Oh, belum start sama lagi Ustaz. 9.30 pun start. Jom kita makan dulu. Makan lagi. Menung. Bayang mimpi tadi nampak patin. Gila betul. Dia banyak makan patin. Tapi saya paling suka patin goreng. Patin goreng, potong kecil-kecil, goreng garing-garing, masak belada. Macam ni. Saya kalau balik daripada Tebeloh ni, biasanya saya akan singgah Bera. Ada satu nama abang tu, Abang Awang tu. Dia boleh patin sangka tu. Dia dah, saya dah telefon dia. Okay, pukul apa Ustaz lalu ni? Lebih kurang pukul 2-3 pagi lalu dekat pejabat pernikahan daerah Bera tu. PPD Bera dia dah standby dah. Siap-siang lah. Talapia berapa ekor? Patin berapa ekor? Hari tu dia bawa saya lais 3 kilo. Dia dah siap siang tu, ikan tu, saya balik sampai Seremban singgah mamak saya. Saya sangkut dekat pagar mamak saya. Mak saya tahu dah tu. Saya lah tinggal kan tu. Dia besok pagi dia telefon. Kau nak makan bila ni? Macam tu. Macam mana pun bagi mak juga masak. Kan? Isteri kita tak boleh masak macam tu, tuan-tuan. Lambat lagi lah kalau isteri nak dapat masak macam tu. Lambat lagi tuan-tuan. Apa takut? Kena terima kenyataan. Kan? Tu sebab orang perempuan kena belajar dengan mak mentua dengan mak dia. Macam mana cara masak macam sedap sampai macam tu. Dia kalau dia belajar pun, dia takkan dapat sedap macam mak tu. Dia sedap cara lain. Tu dia. Terbayang pula. Tadi saya kata-kata je dah hari tadi. Malam ni saya dijangkakan malam ni makan pun hebat juga. Dah dia beritahu dah ikan sungai. Kerana masjid malam ni sebelah sungai katanya. Memang sambil saya ceramah tu dia memang tunggu ikan. Masjid apa malam ni? Sanggang Seberang. Malam ni yang dah datang petang ni jangan datang lah malam ni ya. Bagi orang lain pula. Allahu Akbar. Macam tu lah tuan-tuan. Jadi dunia ni sementara. Termasuk jawatan pangkat pun sementara. Jadi pun ceramah pun sementara. Samsul Debat tak berapa lama lah jadi Samsul Debat ni. Tiba-tiba 2 tahun dia pergi keluar pula Samsul Sebat. Samsul Debab, Samsul Debik semua keluar. Agaknya lah. Ada lah penceramah-penceramah lain. Jangan kita nak belagak aku penceramah hebat. Ada tuan-tuan. Sebab saya okey je. Dekat Tafiq Al-Furqan ni pun berapa kali dah saya datang. Daripada tak ada apa-apa, alhamdulillah naik bangunan cantik kemas. Nak nunjukkan ini Ustaz Tafiq yang betul-betul buat. Ada orang sampai kesudah ngutip duit. Satu tiang pun tak naik.
Dengan aku ditipu je. Iya tuan, ada tempat tu lah, saya tak nak sebut lah. Saya dah tak sedap hati. Tengok masa benda, berapa asyik kutip. Duit dapat banyak. Duit wakaf pun tipunya orang. Bayang tu. Tapi kalau bagi dekat Darul Furqan, insyaAllah ada harapan duit kita takkan hilang. Malah mengalir. Jadi, mana tabungnya? Kat mana tabungnya? Oh, janganlah disorokkan tabung tu. Mana tabung tu? Jalan kat orang perempuan. Orang perempuan tak ada duit, tak apa. Gelang rantai tu masukkan je dalam tu. Tahulah kita nak tolak kat kedai pajak tu dapat berapa. Tu jalan kat tabung tu ya. Tak dapat bagi RM1, bagi RM1,000. Macam tu je. Masya-Allah tuan-tuan. Jadi Wahan ni cinta dunia, takut mati. Bila dia dah cinta dunia, dia sayang jawatan, dia tak nak mati. Takut. Duit dah banyak, takut tak sempat belanja. Isteri lawa, takut cepat sangat mati dah orang lain. Nak sambar bini aku ni, dia kata. Contohlah. Jadi macam mana cara nak mengatasi penyakit wahan ni? Nabi kata ada dua cara, iaitu dengan punca pada penyakit wahan ni ada dua punca. Puncanya adalah hawa nafsu dan yang keduanya tidak yakin. Hawa nafsu dan tidak yakin, itu Nabi kata. Jadi kalau hawa nafsu tu contohnya lah. Contoh nak pergi masjid, siap-siap pergi masjid kan. Pergi mana Bang Haji? Nak pergi masjid lah. Bukan kata janji nak makan sama ke malam ni. Tak, ya pula lah. Tak jadi pergi masjid. Sebab bini ni pasal. Hawa nafsu habis. Siap-siap. Nak pergi mana bah? Bah nak pergi mana bah? Abah nak pergi masjid. Abah kata malam ni nak pergi masa malam. Tak, ya pula. Anaknya pasal. Tak jadi pergi masjid. Pergi masa malam. Hawa nafsu. Jadi cara nak mengatasinya apa? Nak mengatasinya dengan jihad. Kuatkan semangat kita. Pergi mana Bang Haji? Nak pergi masjid. Abang kata nak makan sama malam ni. Jangan risau. Abang pergi masjid tak lama. Lepas semayang kan kita makanlah sama-sama. Kalau abang nampak imam sabar tu ke depan sekarang, abang akan suruh dia ke belakang. Biar abang jadi imam. Dia imam sabar ni jangan bagi ke depan. Jadi lambat maghrib tu. Imam sabar ni yang kat takbir pun sabar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk pula dulu tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa tu senyap? Tak pengajian orang la ilaha. Ar-Rahmanir-Rahim. Tu yang makmum tu. Dah janji nak makan sama nak berapa dah. Jadi tu dia kata tadi, kalau imam sabar tu ke depannya, tak apa mam, bagi saya jadi imam hari ni. Dia jadi imam. Kuat semangat. Abah kata nak pergi pasar malam. Alah kau jangan risau, pasar malam tu takkan tutup selagi abah kau tak sampai. Kau tunggulah. Lepas sembahyang kan kita pergi sesama. Boleh pun. Nampak tak? Yang keduanya tak yakin. Kenapa tak yakin? Sebab tak ada ilmu. Dia tak percaya. Dia tak belajar, macam mana dia nak percaya? Dia macam mana dia nak yakin dengan ilmu tu sebab kena datang majlis ilmu. Untuk makluman semua, masjid ini setiap hari ada kuliah. Terutamanya pada waktu malam. Malahan dia lebih hebat ilmunya. Setiap malam tu semua guru-guru takmir yang mempunyai pengalaman yang hebat dan juga ilmu yang tinggi. Rugilah kalau kita tak datang. Faham tak? Datang. Dia punya mengangguk sampai ke lantai. Kan pergi. Jangan pilih penceramah ya. Datang. Itu sebabnya kita perlu kuat dan yakin dengan itu sebabnya kita harus sebut moga diberikan taufik dan hidayah kan. Taufik itu kekuatan dan juga petunjuk pada kita. Datang majlis ilmu.
Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Macam tu. Datang hari ni kan petang kan balik kan. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-9. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam semayangnya, orang-orang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan tiada berguna, dan orang-orang menunaikan zakat, orang-orang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isterinya. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dipikul dan janjinya, dan orang-orang memelihara sembahyangnya. Jadi kena jaga untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Pertama, dalam ayat dia beritahu jaga solat. Jaga solat. Yang kedua dia kata apa? Jangan benci-membenci antara satu dengan yang lain. Kena baik-baik. Nabi tak ajar kita kau jangan baik dengan dia, kau jangan baik. Nabi tak ajar. Selagi mana di Islam kita kena baik dengan dia. Nabi tak ajar kau jangan baik dengan dia. Sebab apa? Sebab dia geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Jangan baik dengan dia ni. Kau tak tahu ke dia ni sokong parti mana? Nabi tak ajar. Waktu pilihan raya dah pangkah. Sudah. Tengok Allah tunjuk. Dia maki kawan tu 2 minggu. Masa tempoh kempen. Lepas 2 minggu. Caminya ada tangan. Sahabat. Tuan-tuan nak cakap apa? Ya apa kan? Saya tak cakap siapa ni contoh. Macam tu lah tuan-tuan. Peliharalah solat. Kemudian jangan membenci. Dia ajar jangan benci. Nabi tak ajar. Lepas tu satu lagi dah habis pilihan raya sudahlah. Dah jangan bunyi-bunyi lagi dah cerita yang boleh menyebabkan kau bergaduh. Ini ditanya kawan, apa perasaan kau setelah kalah? Jangan kau tanya soalan tu. Kawan tu bendera pun tak turun lagi di tembok rumah. Kau tanyalah soalan macam tu. Tak usah. Dan untuk makluman semua, sampai ke sekarang ni, sampai ke saat ini, masih ramai lagi gagal menghuraikan siapa sebenarnya yang menang dalam pilihan raya baru. Yang menang macam kalah, yang kalah macam menang, pelik betul. Macam tu lah. Yang ketiga, tunaikan zakat. Keluarkan zakat daripada harta yang kita ada. So dalam setiap kekayaan kamu itu ada hak orang Islam yang lain. Dah dipesan, jaga. Keempat, tidak berkeluh kesah, mungut, apalah macam ni, kenapa macam tu, aduh lama pula ceramah petang ni. Contoh, jangan mungut, sikit lagi. Saya faham tanda-tanda suruh berhenti tu, saya faham. Kau dah bergalih-galih tempat duduk tu, saya faham, kejap melunjuk, kejap apa kan, faham. Jangan berkeluh kesah. Surah Al-Baqarah ayat 155 artinya Allah Ta'ala beritahu, dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit kedakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, tanam-tanaman, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar-sabar. Kemudian kelima, menjaga kemaluannya. Jangan kita kena tahu sekarang ni orang yang terlibat dengan zina ni tinggi betul. Mana taknya. Macam-macam gambar dikongsi, macam-macam video dikongsi sekarang. Tak payah lagi dah beli sewa tape, tak payah lagi dah beli CD. Dekat handphone ni je duduk seorang-seorang, tertengok. Dia berbalik tang masjid boleh buka, pap tengok, terperanjat, Allah mati. Dalam mati tu pula tak sempat tekan off. Allah, pegang handphone. Anak mengucap bah. Anak pula ambil handphone tu. Wow, anak pula nampak. Nampak tak? Tu jaga. Kemudian apa? Bersikap rendah hati. Jangan bangga diri. Rendah hati. InsyaAllah bahagia dunia akhirat. Jangan belagak-lagak. Apa yang kita ada semua Allah bagi. Jangan belagak. Penyanyi tu menyanyi. Punya sedap suaranya. Tinggi suara dia. Tiba-tiba masuk Gegar Vaganza. Minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri pun tak boleh nyanyi. Jadi apa? Sampai tahap nafas pun tak sampai. Minum air batu banyak agaknya. Tahu? Kemudian selalu memberi, banyakkan bersedekah. Sebab apa? Nabi pun ajar kita, bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Takkan kita tak yakin? Sebab banyakkan memberi. Banyakkan memberi, termasuklah kepada tabung Mak Hafiz Darul Furqan. Faham? Mana tabung tu? Saya yang rajin tanya tabung. Sampai mana dah tabung tu? Kat lelaki macam tak sampai je. Ada dah? Okey. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jalan-jalan kan? Okey.
Seterusnya, hindari permusuhan. Jangan bermusuh. Buat baik itu lebih baik daripada kita bermusuh. Dan surah Al-Fusilat ayat 34, tidaklah sama kebaikan kejahatan. Tolakkanlah kejahatan itu dengan cara lebih baik sehingga yang ada permusuhan di antara kamu dan dia seolah telah menjadi teman yang setia. Damaikanlah mereka. Dan maka langkah-langkah kita ni itu adalah antara langkah untuk berbahagia di dunia dan di akhirat. Jangan lupa tambah lagi 5, insya-Allah berbahagia dunia akhirat, iaitu sabar. Kedua, syukur. Ketiga, tawakal. Keempat, redha. Kelima, ikhlas. Ada 5 ni, selamat dunia akhirat. Saya ulang balik. Yang pertama, sabar. Yang kedua, syukur. Yang ketiga, tawakal. Yang keempat, redha. Yang kelima, ikhlas. Bila sebut ikhlas, buat sesuatu kita tidak mengharapkan ganjaran manusia. Wa imma, terima kasih dia pun kita tak nak. Itulah yang mak ayah kita dulu-dulu buat. Tolong orang kenduri. Mana dia kisah? Bayar berapa, tolong aja. Sebab dia yakin bila rumah dia kenduri, orang tolong dia pula. Kadang orang cakap, terima kasih ya dulu kau tolong kat rumah aku. Tolong apa? Alah, tak ada apalah. Orang dulu-dulu macam tu. Orang sekarang dia punya ikhlas. Aku tolong dia ikhlas. Tapi dia terima kasih pun tidak. Ada cakap dulu. Mana tak ikhlas lah tu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa-apa pun kejarlah kebahagiaan dunia akhirat dengan cara apa? Mengutamakan akhirat itu lebih dahulu daripada dunia. Seperti mana yang disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, yang mana Allah Ta'ala beritahu barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana kita nak? Kejar akhirat, dunia pun dapat. Tapi kalau kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa-apa. Jadi tuan-tuan dan muslimin, itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput, rasa nak junjung.